kita orang. KJPI dah settle ke? Clear ke suara cikgu? Kuat cikgu suara. Kuat gila ke? Kuat gila Boleh saya yang kuat. Oh ya ke? Okay. Slowkan sebab cikgu pakai earphone. So cikgu takut terkuat sangat. Okay. Tapi clear tak? Okay tak? Clear. Okay. Thank you. Okey cikgu. Semua sihat ke? Sihat. Okay. Yang pengumuman 3 Oktober boleh masuk sekolah tu, itu negeri fasa 1 tau. Tu kan? Negeri yang fasa 2, 3 dan seterusnya lah. Kita fasa 1. Fasa 1 tak tahu lagi bila Kalau tidak memang stay at home je lah sampai bila-bila. Stay at home sampai bila. Umur cikgu pun tak bertambah Cikgu baru 26. 27 tu tak dia tak masuk 27. Awak semua pun umur awak kat situ je, static time 2020 tu. Yang umur 2021 tu belum lagi. Lagi 1 minit kita start Kita baca doa dulu lah. Bazli Hadif, tolong baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Thank you. KJPI dah settle ke? Belum. Nanti buat apa benda ni? So kita sekejap tunggu lagi seminit. Okay. Sorry tau lambat cikgu bagi link sebab tadi cikgu masukkan attendance korang. Macam dah pukul 10. Tak apalah, biarlah dulu buat KJPI dululah. Ada 16. Ada lagi yang tak ada ni. Luqman Hakim. Lagi siapa Mustaqim. Mustaqim tak ada. Lagi ni dah datang dah Luqman Hakim. Luqman ni sihat Luqman? Luqman lama, Luqman baru, sihat? Alhamdulillah cikgu. Alhamdulillah sihat. Cikgu tengok Insta siapa dah hari tu, lepas tu adalah Luqman Hakim. Macam lamanya tak nampak dia ni macam tu lah. Yelah, dah lah kita start Okay. Cikgu teringat awak punya pensel pilot pink tu. Macam wow. The one and only. Kejap je kita jumpa. Jodoh yang tak lama Macam mana? Apa yang sedih sangat ni? Okay dah, sekejap lah. Okay. So, kita start. Kita akan sambung yang hari tu kita belajar. Hari tu kita dah tahu beberapa macam ciri untuk kita punya indeks. Okay. Sekarang ni kita nak sambunglah buat latihan. Maths kan latihan kan? Okay. So, sekarang
sekarang ni kalau kita punya nombor tu pecahan pula. Hari tu kita punya nombor just nombor biasa je, tak ada nombor pecahan kan. Okay, cuma ni ada M lah macam biasa. Tapi sekarang kita nak pergi tengok kalau dia pecahan macam mana. Okay. So yang pertama kita tengok yang contoh A. Contoh A pula. Okay. Permudahkan ungkapan algebra yang berikut. So yang A kita ada asal tak keluar. Okay. Okay. So A kita ada A negatif 1/3. Sebelum ni kita ada nombor yang tak pecahan. Sekarang kita ada nombor pecahan pula. Sama je kes dia. Bila darab dia jadi apa? Tambah. Darab jadi tambah. Warna ni macam sakit mata kan? Tukar warna lain je. Cerah sikit. Okay. A negatif, kuasa negatif 1/3 darab 2A kuasa negatif 1/2. Okay, sekarang cikgu nak tanya. Yang negatif 1/2 ni, dia, kita nak kena darab kat dekat 2 ni. Kiranya dia adalah 2 kuasa negatif 1/2 ke tak? Ya. Yeah. Okay, ada yang cakap ya. Ada tak yang cakap tak? Tak ada. Semua ya. Okey, dia tak Kenapa dia tak? Sebab lainlah kalau dia tulis macam ni. 2A kuasa negatif 1/2. Barulah negatif 1/2 ni dekat 2, 1/2 ni dekat A. Sekarang ni dia tak ada kurungan. So yang negatif 1/2 tu hanya pada A sahaja. 2 tu tak ada apa-apa. 2 tu kuasa 1 macam biasalah. Boleh? Okey, so kita selesaikan. Dia dah sama belum? AA dah ke? AA kan? So kalau AA dah sama, darab jadi tambah. So 2 ni kalau kita keluarkan ke depan, boleh tak? Kira kita pecahkan dia lah. Okey, so dia jadi 2 darab A kuasa negatif 1/3 A darab dah kan? Semua darab kan? Okey, darab dulu tak apa. Tak dulu darab. Okey. So yang AA ni dah sama. Kalau dah sama kita boleh tambah. So 2A negatif 1/3 tambah negatif 1/2. Okey. Kalau nak buat kurungan pun boleh. Memang kena buat kurungan lah sebab dia nombor negatif. Tebal sangat lah. Okey. Ada sama dengan tau. Lepas tu tambahkan negatif 1/3 tambah negatif 1/2 dapat berapa? Negatif 1/3 tambah negatif 1/2. Okey, dapat berapa? Berapa? Dapat tak? Ada kalkulator tak? 5 negatif 5/6. Okey, negatif 5/6 maknanya 2A kuasa negatif 5/6. Okey. So lepas tu kita nampak kuasa kita ni negatif. Kalau kita nak jadikan dia positif, kita kena buat apa? Siapa tahu? Okay. Dia sama macam kalau kita ada unit fizik tu kan, MS negatif 1. Kalau kita nak jadikan dia positif, dia jadi M per S. S tu bawa turun bawah. Okay, so maknanya 2 per A kuasa 5/6. A tu kena bawa turun sekali lah. Sebab ni A punya. Ni kuasa A punya. So A kuasa 5/6. Oh, kalau nak buat per tu kan, nak buat 5/6 macam ni pun boleh je, tak ada masalah. Nak buat per sengit pun boleh, tak ada masalah Okay. So inilah jawapan dia last. Siap. Yang ni boleh padam. Okay.
Boleh? Boleh. Okay, kita buat B pula. Okay, B kita ada 2A negatif 2 per A negatif 3 per 2. 3. Okay, 3 per 2. Okay, sekarang ni kalau bahagi apa pula? Bahagi dia jadi apa? Bahagi jadi tolak. Okey. So maknanya kita bawa dia naik atas, dia akan jadi tolak. So 2. Kalau kita nak tulis bahagi dululah kan, nak buat bahagi dulu. 2A kuasa negatif 2, kita buat bahagi dulu. Sebab dia bahagi kan, dia per kan. Okey, bahagi A negatif 3 per 2. Okey, bila kita nampak bahagi dia jadi tolak. So 2A negatif 2 tolak. Dah sama kan AA kan? So bolehlah kita tolak. Tolak negatif 3 per 2. Okey. So negatif 2 tolak negatif 3 per 2 jadi berapa? Negatif 1 per 2. 2A kuasa negatif 1 per 2. Okay. So ni negatif dia sama tak macam yang kes yang tadi ni? Sama. So kalau kita nak jadikan dia positif, dia jadi 2 per A kuasa 1 per 2. Okay, ni kita dah pergi soalan yang kalau dia pecahan-pecahan. Tambah, tolak, darab, bahagi kan. Okay, darab jadi tambah, bahagi jadi tolak. Okay, sekarang kita tengok C pula. C ni dia ada punca kuasa. Okay, C kita ada punca kuasa 3, A kuasa 2. Darab punca kuasa 2, A kuasa negatif 3. Kalau dalam soalan awak, dia tak tulis pun 2 ni. Maknanya kalau dia tak ada 2 ni, maknanya dia punca kuasa 2 ni dia tulis 2 tu, maknanya confirm lah punca kuasa 2. Kalau dia tak tulis langsung, maknanya dia adalah punca kuasa 2. Okay? So kalau punca kuasa ni sebenarnya kan, dia adalah kuasa berapa? Okay. Kalau kita ada punca kuasa 4. Okay, punca kuasa 4 berapa sebenarnya? Tekan punca kuasa 4. Dapat berapa? 2. Okay. So, punca kuasa 2 ni sebenarnya dia adalah kuasa 1 per 2. So, kalau awak tekan 4 kuasa 1 per 2. Tahu tak macam nak tekan 4 kuasa 1 per 2? Tahu tak? Ada yang tak tahu tak? Tekan 4. Sekejap. Sorry. Besar sangat 4 ni. Okay. Cuba tekan 4 punca kuasa 1 per 2. Dapat berapa? 2. So maknanya bila punca kuasa 2 adalah kuasa 1 per 2. So kalau dalam kes ni, maknanya dia macam mana ni? Maknanya dia adalah, kalau dia punca kuasa 3, maknanya dia apa? Punca kuasa 3 adalah kuasa 1 per 3. Kalau punca kuasa 4, kuasa 1 per 4. Macam tu. Okay. So maknanya ni punca kuasa berapa ni? Punca kuasa 3, ya betul. Sorry. Punca kuasa 3. So dia kuasa 1 per 3. So maknanya A, kuasa 2 tu memang ada tau. Okay. Dia kuasa lagi 1 per 3. Kita nak ubah punca kuasa tu jadi kuasa. Sebab kita tak boleh kira kalau dia punca kuasa. Kalau kuasa kita bolehlah kira. Okay. So darab yang ni A kuasa negatif 3 kuasa 1 per 2. Okay, bila dia nampak dalam kurungan macam ni, nak kena buat apa? Kuasa-kuasa tu. Buat apa?
darab. Dalam kurungan kita darab lah. Okey. So maknanya A kuasa 2 darab 1/3 berapa? 2 darab 1/3. 2 darab 1, 2 bahagi 3. So 2/3. So A kuasa 2/3. Okey, settle. Sebelah dia pula darab negatif 3 darab 1/2. A negatif 3 darab 1/2. Negatif 3/2. So ni kuasa dia negatif 3/2. Sampai sini boleh? Boleh. Okey, so kalau darab kena buat apa? Tambah. Tambah. Syarat dia base kena sama tau. Kalau A dengan B tak boleh lah tambah ni A boleh lah tambah. So 2 kuasa 2/3 tambah negatif 3/2. Okey, dapat berapa? 2/3 tambah negatif 3/2. Negatif 3/2. Dapat? Negatif 5/6. Okey, so A kuasa negatif 5/6. Okey, kita nak jadikan dia positif, kita kena letak dia kat bawah kan? So, dekat bawah ni A kuasa 5/6. Atas tu nak letak apa? 1. 1, pandai. Sebab tak ada nombor kan? Ni kan 1A. So 1 per. Macam ni 2A, 2 per. Macam tu lah. Okey. Last soalan D. Cikgu. Saya. Macam mana dapat negatif 3/2? Macam mana dapat negatif 3/2? Kita tengok dekat sini. Kat sini kita ada A kuasa negatif 3. Saya kira pakai kalkulator dia tak keluar. Oh, tak keluar? Dapat 1/1/3. Oh, 1/1. Cakap 1/1. Awak dapat 1 per 1/2 macam ni Ya betul. Okey, so maknanya nombor yang dia bagi kat awak ni pecahan bercampur. So 1 macam ni, 1/2. Dia susun macam ni sebenarnya. Okey, so nak dapatkan 3/2 tu, darab bawah tambah atas. Dia ada negatif tau. Okey, 2 darab negatif 1, negatif 2 tambah 1, negatif 3. Dia bukan macam ni negatif tu biar dulu. Sebab kita nak tukar dia jadi pecahan tak wajar dulu. Negatif tu nanti awak letak. Okey. So, perkan dengan 2. Macam tu je. Darab bawah tambah atas. Kalau kalkulator awak bagi 5/2/3. Maknanya 5 dekat tengah-tengah, 2/3. So 3 darab 5 tambah 2. 3 darab 5, 15 tambah 2, 17/3. Okey, macam tu. Boleh? Ya boleh. Okey. Lagi? Ada apa-apa lagi? Dan lain-lain? Siapa-siapa? Cikgu macam mana nak tulis ni tak ada kena-mengena dengan ni kelas ni. Macam mana nak tulis tu apa? Kalau nak buat kan punca kuasa 3 tu macam mana nak tulis kat apa tu? Kalkulator. Macam mana tu punca kuasa 3? Kalkulator awak yang mana Kelabu. Kelabu. Sekejap, saya tengok kalkulator kelabu. Okey, awak tekan shift. Okay. Lepas tu awak nampak sebelah awak punya yang benda ni. Dekat atas dia tu kan ada bentuk macam ni juga tapi dia letak 3. Tapi dia warna kuning-kuning. Kalau yang lebih kalau katakan nak buat punca kuasa 4 ke apa. Punca kuasa 4 kita tukar jadi 1/4. Kita buat jadi kuasa 1/4. Sebab tu dia sama. Kalkulator kita tak ada sampai punca kuasa 4. Awak tak boleh nak direct tekan sampai punca kuasa 4. Awak tukar dia jadi kuasa 1/4. Faham tak? Faham. Kiranya contohlah soalan awak kan dia bagi punca kuasa 4 500. Contohlah kan. So awak tekan kalkulator 500 kuasa 1/4. Macam tu. Boleh? Boleh. Okay. Kalkulator sampai punca kuasa 3 sahaja. Lagi? Lagi? Tak ada. Okey. Boleh?
Okey. Cikgu nak Oh iya ke? Alah, saya ni tak apa, tak apa, saya pergi kelas Sina. Tak apa. Tak apa. Sekejap. Cikgu pindah kelas kejap. Okay. Sabar. Sekejap. Lah tak apa je. Saya okey je.
Okey, dah. Okey, kita sambung balik Sorry tahu. Sekejap. Share screen. Sebab Ustaz Razak dah suruh pergi sekolah tau semua. Jadi susah kan? Macam kiranya ada cikgu-cikgu lain juga yang buat kelas. Nanti mesti termasuk suara cikgu tu. So macam tak best kan? Itulah. Tiba. So kita tengok yang di. Awak ada tak ni? Ada kan? Suara cikgu clear tak? Clear. Ya. So kita buat D pula. Okay. So D soalan kita adalah A kuasa negatif 1/2 dalam kurungan A kuasa 3/2 tambah 2 A kuasa 1/2 tolak 3A kuasa negatif 1/2. Alah, dia sampai situ je lah. Dia kurungan Okay. So kalau macam ni maknanya kita kena buat apa dulu? Kita kena bayangkan dia macam ni sebenarnya. Contoh kita ada X dalam kurungan 2X tambah Y tambah Z. So kita kena buat apa? Kita kena darab masuk dulu. Betul. Sebab itulah basic tu kena betul. Okay, so sama dengan cikgu tulis tau A negatif 1/2. 1/2 macam tu ni. Negatif 1/2 darab A kuasa 3/2. Cikgu darabkan dulu satu-satu dulu Okay. Lepas tu tambah A kuasa negatif 1/2 darab 2A kuasa 1/2. Okay, last sekali tambah A kuasa negatif 1/2 darab negatif 3A kuasa negatif 1/2. Okay, sampai sini boleh? Ya. Okay, so bila darab dia jadi apa? Tambah. Ini darab, sini pun darab, maknanya kita tambah. So A kuasa negatif 1/2 tambah 3/2. Okay, boleh sampai situ? Okay, lepas tu tambah. Awak nak letak A kat depan, 2A pun boleh, tak ada masalah. Tambah A kuasa negatif 1/2 darab. Tapi 2 tu kena ada kat depan pun boleh. Lagi senang letak 2A tu kat depan lah. Sebab kita nak letak 2 tu. A tu tak apa, dia memang 1. So kalau lagi senang kita letak 2A terus kat depan. Tambah 2A kuasa 1/2 tambah negatif 1/2. Okay, sampai sini okay? Okey. Okay. Lepas tu tambah dengan negatif 3A. Kalau tak nak letak kurungan ni pun tak apa sebab kita nak tambah nanti. Tapi kalau nak letak pun boleh sebab takut kita salah. Okay, negatif 3A tambahkan dengan kuasa dia negatif 1/2. Serabutnya. Serabut lah. Dia macam sengit tau. Negatif 1/2 Okay, tambah negatif 1/2. Okay, barulah kita selesaikan. So negatif 1/2 tambah 3/2 jadi berapa? Negatif 1/2 tambah 3/2 jadi berapa? 1. 1. So A kuasa 1.
Nak letak dulu pun tak apa. Tak nak letak pun tak apa. Nak letak pun boleh, tak ada masalah. Okay, lepas tu yang 2A ni pula. 1/2 tambah tolak negatif 1/2 tambah negatif 1/2. Jadi berapa? 1/2. Ada 1/2, bayar hutang 1/2. So tinggal lah, tak ada hutang dah lah kan. So tambah 2A. So kosong lah dah habis kan, tak ada kan. Okay. Lepas tu tolak 3A. Okay, ni negatif 1/2 tambah negatif 1/2. So negatif 1/2 tolak 1/2 jadi berapa? Negatif 1/2 tolak 1/2. Negatif 1. Betul tak? Jadi negatif tau. Negatif 1/2 tolak 1/2. Okey. Jadi negatif 1. Sampai sini okey? Okey. Okey. So A kuasa 1, A lah kan? Okey, A. Okey, tambah 2A kuasa kosong. Ingat tak? Apa nombor yang kuasa kosong dia sebenarnya berapa? 1. 1. So maknanya A kuasa kosong ni 1. So 2 darab 1 lah kiranya. Okey, tolak. Cikgu tulis balik 3A kuasa negatif 1. Okey. Lepas tu A ni tak ada apa-apa kita nak ubah dah. Okey, tambah 2 darab 1, 2 kan? Okey, itu dah 2. Okey, yang ni apa dah? Okey. Lepas tu tolak yang 3A kuasa negatif 1 ni. Kalau kita nak jadikan dia positif 1, kita nak kena buat apa? Turunkan ke bawah. So 3/A. Siaplah. Boleh? Boleh. Okey. Ada tak apa-apa nak tanya? Cikgu, Saya. yang A tu tak payah tambah dengan 3A ke? Tak payah dah. Sebab kita nak permudahkan ungkapan algebra ni. Kalau nak tambah, tak payah pun tak dah. Tak payah. Dah, okey. Cikgu nak tanya lah. Ya. Mana letak negatif 3A negatif negatif 3A kuasa negatif 1/2? Kuasa negatif 1/2. Negatif negatif 3A kuasa negatif 1/2. Negatif 3A. Sini soalan kita. Okey. 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 Ada lagi? Ada? Tak ada? Tak ada. Kita pergi soalan seterusnya. Okay, so basically hari ni kita belajar kalau nombor tu pecahan. Sebenarnya tak ada apa pun. So tambah je macam biasa, tolak je macam biasa. Dan lagi satu yang kita belajar hari ni adalah bila dia punca kuasa, dia sebenarnya adalah kuasa 1/2. Kalau dia punca kuasa 3, so dia kuasa 1/3. So awak kena ubahlah nombor tu jadi dia kuasa 1/3 ataupun kuasa berapa-berapa yang dia nak lah. Okay. So next soalan kita nak show. Bila ada log, indices, cert ni semua, kita banyak nak buat proof. Proof kiri dan kanan. Show benda ni jadi macam ni. Cikgu nak pangkal ni. Dah screenshot, dah salin? Dah. Okay. So kita pergi next. Kita nak kena tunjukkan bahawa 7 hilang. 7 Allahu Akbar. Okay. Dia suruh kita tunjukkan 7 kuasa 2x tolak 1
akan sama dengan 49 kuasa X per 7. Macam mana kita nak buktikan yang 7 kuasa 2X per tolak 1 ni akan sama dengan sebelah ni? Bila dia suruh soalan show proof, awak boleh pilih antara kiri ataupun kanan, yang mana satu awak nak tunjuk akan dapat yang sebelah. Kalau awak pilih sebelah kiri akan sama dengan sebelah kanan. Kalau awak pilih sebelah kanan, awak kira-kira dia akan jadi sebelah kiri. So kalau dekat sini yang senang lah nak buat kan, kita ambil yang sebelah kiri ni. Sebab apa kita ambil sebelah kiri? Sebab kat sebelah kiri ni kita boleh jadikan dia, kan ni tolak. So kalau tolak sebenarnya dia duduk mana? Tolak dia apa sebenarnya? Tolak adalah bahagi kan? Tolak akan sama dengan bahagi. So kalau cikgu buat macam ni, 7 kuasa 2X per 7 kuasa 1. Betul tak? Okay, so 7 kuasa 2 sebenarnya berapa? 49. X tu kita darab je lah, kiranya 7 kuasa 2X. Maknanya 49 kuasa X. Sebab 7 kuasa 2 tu kita boleh selesaikan. So per dengan 7. Sama tak? So maknanya shown proof lah. Shown soalan show proof kan, dia soalan yang macam kita kena fikir sikit, yang mana satu kita nak kena pilih. Kalau rasa lagi senang nak buat yang 49 kuasa, kalau kita ambil 49 pun tak ada masalah sebenarnya. 49 ni sebenarnya kuasa berapa? 7 kuasa 2. X tu kita tak boleh nak kecilkan kan, so darab je lah X. Okay, 7 kuasa 1 kan. So kalau kita bawa naik atas 1 ni, dia jadi apa? Jadi tolak. So sama tak 7 kuasa 2X tolak 1? Sama tak? Dapat tak sebelah sini? Dia terpulang pada awak. Awak nak pilih belah kiri ke belah kanan? Yang penting dapat. Boleh? Okey tak? Kalau nak buat 49, kalau nak buat yang belah kanan tu, yang 49 tu jalan kerja dia macam yang tu lah, yang cikgu tulis. Yang dekat sini. Kalau awak nak buat yang belah kiri punya, dia macam ni. Okey. Kita tengok pula B. Ni A B. So maknanya kan, CV awak kan kena terror lah supaya awak boleh tahu kalau 64 ni berapa kuasa berapa. Kalau 81 berapa kuasa berapa. Kalau 215 kot, 215 ada tak? 243, sorry. 243. 215 tak nombor berapa? Cikgu yang teringat 243. 325. So awak kena macam sampai 3 kuasa 3, 4 kuasa 2, 2 kuasa 3, tu kena hafal. 8 kuasa 2 berapa? Yang kuasa 2 kuasa 3 tu memang kena hafal lah. Nombor kuasa 2 kuasa 3. So bolehlah try hafal-hafal. Okay. So next kita buat B. B dia kata 3X, 3 kuasa X tambah 4 tambah 3 kuasa X tambah 5 tambah 3 kuasa X boleh dibahagi tepat dengan 25 bagi semua integer positif X. Okay, maknanya kita kena cari dulu berapa nilai sebenarnya 3 kuasa X tambah 4 ni. So kita nak tengok dia boleh tak bahagi dengan 25. Okay, so kita ambil B 3X tambah 4 tambah, cikgu salin dulu 3X tambah 5 tambah 3X. Okay, so 3 kuasa X tambah 4 ni sebenarnya kalau kita nak pecahkan dia jadi macam ni tak? 3 kuasa X darab 3 kuasa 4. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Kalau darab dia jadi tambah kan? So buat dalam kurungan lah. Kita kan dah sekolah menengah. Kita guna darab, kita guna kurungan. Okay, tambah 3 kuasa X dalam kurungan 3 kuasa 5. Okay, tambah 3 kuasa X.
Okay, so next. 3 kuasa X ni biarlah 3 kuasa X dulu kan. Biar je dulu. Kalau awak tengok, semua ni ada 3 kuasa X. Betul tak? Kat sini 3 kuasa X, sini 3 kuasa X, sini pun 3 kuasa X. Boleh tak kita nak faktorkan dia? Maknanya kita keluarkan 3 kuasa X tu. Dia jadi 3 kuasa X kat luar. Okay, dalam ni tinggal yang balance dia lah. 3 kuasa 4 tambah 3 kuasa 5 tambah berapa yang hujung sekali tu? Tambah berapa? 3 kuasa X ni ada apa-apa lagi tak? Dia tak ada kan? So 1 lah. Kiranya 3 kuasa X darab 1 dapat tak 3 kuasa X? 3 kuasa X darab 3 kuasa 4. Yang sini. Okay. 3 kuasa X darab dengan 3 kuasa 5. Sebelah sini pula. Yang ni 3 kuasa X darab 1 dapat 3 kuasa X sahaja. Kita keluarkan 3 kuasa X tahu sebab semua ni sama. Okay. Lepas tu 3 kuasa X. 3 kuasa 4 berapa? 3 kuasa 4 81. 81. Okay, tambah 3 kuasa 5 berapa? 3 kuasa 5 243. 243 tambah 1. Okay, 81 tambah 243 tambah 1 ni boleh tambah tak? Boleh. Tambahkan dapat berapa? 325. 325. So 3 kuasa X 325. Okay, dia tanya kat kita boleh dibahagi tepat dengan 25 bagi semua integer positif. Kita try 325 ni boleh bahagi 25 tak? Boleh. Boleh. So maknanya kalau kita letak apa-apa nombor, maknanya dia bolehlah dibahagi dengan 25. Macam tu. Sebab kita boleh bahagi dengan 25, nombor 325 ni. So bolehlah. Yes, you can divide dengan 25 untuk semua nombor positif X. Kiranya kalau kita letak 3 kuasa 1 darab 325. Okay, maknanya 325 darabkan dengan 3 bagi 25. Boleh dapat tak? Dapatlah. Dapat 39. Kalau kita try pula 3 kuasa 2 9. 9 darab 325 bagi dengan 25, kita dapat 117. Ni kalau 3 kuasa 2 darab 325. So maknanya bolehlah semuanya. Okay. Itu sahaja untuk hari ini. Okey ke? Boleh tak? Boleh. Okey. Okey. Kita pergi sikit lagi. Kiranya untuk hari ni punya macam ni lah. Kita ada lagi juga soalan sebab ada lagi 10 minit kan. Pukul 11 kan. Okey. So ni soalan kita yang seterusnya. Kalau dia bagi kat kita macam ni je. A kuasa 5 sama dengan 2, 4, 3. 2, 4, 3 kuasa pula dah. Sekejap. 2, 4, 3. Okey. So kat sini kita kena tahu 2, 4, 3 ni kita kena tukar dia dalam bentuk base dan kuasa. So apa dia yang boleh dapat base berapa dan kuasa berapa yang boleh dapat 2, 4, 3. Apa dia? Try lah tekan. 1 kuasa 2 ke, 2 kuasa 3 ke, 3 kuasa 3 ke, 4 kuasa 3 ke. Cuba try dapatkan. Cikgu nak jawapan ni sebelum kita habis. Satu cikgu cakap dia kena terror lah benda-benda kuasa ni sampai kuasa-kuasa 5. Okay, nak tengok senang macam mana. Okay, tips dia yang pertama, dia ada tips sebenarnya. Tak adalah awak kena try tekan satu-satu. Tak. Awak tekan nombor berapa yang base tau. Okay, yang ada kuasa 5 dapat 2, 4, 3. Awak try tekan 1 kuasa 5, 2 kuasa 5, 3 kuasa 5. Sebab kita nak samakan dia punya nombor yang tepi tu.
File memang tak ada, file yang biru. File biru yang mana? File macam apa? File kotak macam file biasa. Oh, kosong-kosong lah. Yang macam Kita maksudnya yang tak nak guna lah. Ke yang ada barang? yang baru lah. Oh, baru. File yang kertas tu. Tak tahu lah. Hari tu ada banyak lagi yang baru. Dekat dalam store tak ada? Kotak suami tak ada. Ada beli Ada tu. Oh, saya tak tahu. Ada satu. Ha? Tak tahu. Jadi Tak tahu, cakap lah. Nah. tak, nampak kapit macam kat bawah. Ha? Tengok mana? Tu saya beli kat Shopee je. Kalau ada lagi sharing kakak, akak memang cari yang kecil tapi panjang macam tu. Akak tak lupa lagi macam Kak Izan nak ke? Saya tak nak dah sebenarnya, tak saya bawa. Kalau Kak Izan nak ambil lah. kalau yang macam tu susah nak bersihkan kan. Sebab itulah saya bawa, saya tak nak. Kalau boleh nak accessories tu tapi yang jenis yang bukan. Oh, ha. Ini yang jenis yang rata. Dia macam tu Kak Izan nak kapit macam tu ke? Rata macam tu. Tapi nak panjang. Yang tapi besar macam tu. Nanti saya tengok. Okay. Saya ada yang besar lagi kalau link yang saya beli tu. Yang ni saya ada yang bulu-bulu macam tu je lah. Saya tak ada link yang macam tu. Oh yeah. Tapi saya dah ada. Saiz tu tak ingat lah. Nantilah saya tengok Okay. Sorry kacau. Okay. So, dapat berapa? So tips dia macam tu sebenarnya. Tak adalah awak kena try semua nombor, tak. Cuba awak tengok nombor berapa yang bila dapat kuasa 5 tu, dia dapat 2, 4, 3. Dapat berapa? 3 kuasa 5. 3 kuasa 5. Ha? 3 kuasa 5. 3 kuasa 3 kuasa 5. So maknanya sini A kuasa 5. Maknanya ni 3 kuasa 5, betul tak? Okay. So kita boleh tahu yang A ni adalah sama dengan 3 sebab kuasa dia sama. Kuasa 5. So A adalah 3. Ni kira macam next lah. Sebab ada masa lagi, so cikgu ajarlah sikit. Boleh? Boleh. Okay, kiranya soalan dia ni adalah macam kalau dia suruh cari find nilai A. So awak kena cari apa yang kuasa dia tu sama. So bolehlah kita samakan, maknanya base tu adalah 3. Okay, lagi satu. Kita pergi lagi satu Awak pandai sangat. Cepat dia habis cik. So kita ada soalan seterusnya, kita ada 32 kuasa X. Okay, sama dengan 1/8 X tolak 1. Okay. Okay, next kita kena tahu 32 dengan 8 ni ada tak base yang sama yang boleh dapat 32, yang base tu pun boleh dapat 8. Ni cikgu bagi tau. Kita kena ingat tau. Baru senang nak jawab. Okay, 2 kuasa 5 adalah 32. So X tu X lah. Kita ambil je lah balik. Okay, sebelah dia 1/8 ni adalah 2 kuasa 3. Okay. Tapi sekarang ni 8 ni dekat bawah, betul tak? So dia kena ada negatif 3 X tolak 1. Okay. Boleh ke ni? Ke pening dah? Esok je sambung? Pening dah ke? Ke boleh je? Boleh. Boleh? Okay. So lepas tu nak buat apa? Sekarang ni sorry lah, kita pun nak naikkan lagi. Tapi cikgu nak bagi tahu dekat awak, kita kat bawah ni nak buat naik atas jadi negatif kan? Okay. So baru ada negatif tau. Okay, negatif 3x tolak 1. Yang ni tak nak buat lagi pun tak apa. Tapi cikgu nak tunjuk kat awak. Kat bawah ni kita ada negatif Okay. So yang ni ada 2 kuasa 5x. Ni cikgu nak padam bawah ni. Sekarang ni kita punya base tu dah sama. Sini 2, sini pun 2. Jadi kita boleh samakan
kuasa dia. Sebab base dah sama. Tadi awak nampak kita dah sama kuasa. So nilai base tu kita boleh samakan dengan. Sekarang ni base tu dah sama. So 5x sama dengan negatif 3 darab x tolak 1. Sebab base dia dah sama. Terus kita samakan dengan lah. Okay. So barulah kita darab macam biasa. Negatif 3 darab x, negatif 3x, negatif 3 darab negatif 1 dapat positif 3. So sini 5x. Okay. Kita nak x. Okay, 5x. Negatif 3 pindahkan jadi positif. 5x tambah 3x. Sini dapat 3. So 5x tambah 3x, 8x sama dengan 3. So kita nak x sahaja. So nak x sahaja cikgu buat sini bahagikan. So x sama dengan 3/8. Sebelum ni awak just pemudahkan je algebra tu. Tambah, tolak, darab, bahagi. Okay, sekarang ni kita nak cari pula. Kalau x tu berapa? Nilai base tu berapa? Macam tu. Itu je. Ni kira cikgu dah terajar awak yang cikgu ajar hari Jumaat sebenarnya. Tapi cikgu ajar sikit lah. Boleh ke? Ke nanti kita ulang balik hari Jumaat nanti? Ulang. Ulang okay. So sampai sini je lah. Okay. So kita jumpa nanti fizik pukul 11.30. Boleh? Boleh. Okay. So thank you semua. Jumpa nanti. Bye. Link sama kan je? Link sama je. Malah buat link banyak Okay. Okay, thank you semua. Assalamualaikum. Bye. Thank you cikgu. Cikgu. Dah shot kan tadi kan? Dah ke? Dah? Okay. Cikgu leave Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Thank you cikgu.